Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Mufti perjelas sebab umat Islam Singapura sambut Raya Selasa. Segelintir umat Islam di Singapura tertanya-tanya mengapa Hari Raya Puasa di Republik itu jatuh pada Selasa, sedangkan negara jiran Malaysia, Indonesia dan Brunei menyambut perayaan itu pada Isnin. Mufti Singapura Naziruddin Muhammad Nasir mengumumkan pada malam Ahad bahawa umat Islam di Singapura akan menyambut Hari Raya Puasa, juga dikenali sebagai Aidilfitri, pada Selasa. Hal ini kerana mengikut pengiraan astronomi, anak bulan bagi bulan Islam Syawal yang menyusuli Ramadan tidak muncul pada waktu petang selepas matahari terbenam pada Ahad. Anak bulan yang secara tradisinya menandakan permulaan bulan baharu dalam Islam juga tidak dapat dilihat, tambah Mufti. Namun begitu, soalan mengenai percanggahan itu terus ditanya di media sosial, memandangkan negara-negara jiran telah menetapkannya pada Isnin. Dalam satu kenyataan hari ini, pejabat Mufti Singapura menjelaskan bahawa di wilayah ini perbezaan dalam permulaan hijrah atau kalender Islam sangat kerap berlaku pada masa lalu, seperti pada 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2021, dan mungkin berlaku lagi pada masa hadapan. Justru pada 2022, tidak semua negara di dunia, termasuk negara majoriti Islam, menyambut Ramadan dan Aidilfitri pada tarikh yang sama. Malah, anak bulan juga tidak kelihatan di beberapa negara lain, dan akibatnya mereka akan menyambut Aidilfitri pada Selasa 3 Mei seperti Singapura, kata kenyataan itu. Bangladesh, India dan Pakistan adalah antara negara yang meraihkan Aidilfitri itu pada Selasa. Selagi kita berpegang teguh kepada prinsip akidah dan tuntutan Nabi Muhammad, perbezaan dalam penentuan kalender Islam adalah sesuatu yang tidak dijangka dan tidak membimbangkan, katanya. Pejabat Mufti Singapura menjelaskan bahawa umat Islam diajar jika bulan kabur, mereka harus menganggap Ramadan mempunyai 30 hari. Mengikut kalender Islam, iaitu lunar, setengah bulan boleh bertahan 29 hari dan yang lain 30 hari. Ulama telah menggunakan dua kriteria utama, pengiraan berdasarkan astronomi dan penampakan bulan, untuk menentukan sama ada anak bulan kelihatan. Bagaimanapun, di Singapura secara umumnya sukar untuk anak bulan kelihatan kerana keadaan iklim yang sering mendung. Oleh itu, Singapura menggunakan kriteria yang dipersetujui bersama yang digunakan oleh 4 negara serantau dalam Perhimpunan Tidak Rasmi Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) dalam menentukan penampakan anak bulan. Kriteria ini telah diperhalusi oleh 4 negara sejak 2017 dan disemak pada 2021 berdasarkan lebih daripada 700 titik data penampakan bulan sabit dari seluruh dunia. Kriteria baharu mempertimbangkan
dua parameter semasa matahari terbenam pada hari ke-29. Ketinggian anak bulan yang mesti melebihi 3 darjah dan tahap pemanjangan matahari dan bulan yang mesti melebihi 6,4 darjah. Berdasarkan kriteria ini, anak bulan tidak kelihatan di Singapura pada waktu matahari terbenam pada 29 Ramadan, kata kenyataan itu. Untuk pengesahan, pejabat mufti bersama pakar ilmu falak astronomi cuba melakukan penampakan secara fizikal anak bulan yang tidak berjaya, yaitu anak bulan tidak kelihatan. Semasa penampakan, ia juga jelas bahawa ufuk barat dilindungi awan, tambahnya. Kenyataan itu menyatakan bahawa pihak berkuasa agama negara-negara MABIMS lain melaporkan bahawa anak bulan boleh dilihat dalam penampakan mereka hanya di tapak tertentu di wilayah mereka sendiri. Keputusan individu mereka adalah sah dalam konteks masing-masing, katanya. Kenyataan itu menambah bahawa penulis sejarah Islam awal juga mengakui perbezaan dalam menentukan permulaan atau akhir Ramadan di bandar yang berbeza berdasarkan perbezaan dalam melihat anak bulan. Ia menyatakan bahawa tahun ini Ramadan akan berlangsung selama 30 hari bagi masyarakat Islam Singapura yang sepatutnya meneruskan puasa pada Isnin. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, mengapa Malaysia sambut Aidilfitri lebih awal? Berita sepenuhnya. 1 Syawal diisytiharkan pada hari ini kerana satu daripada 29 lokasi cerapan anak bulan telah mengesahkan kenampakan anak bulan Syawal, kata Mufti Wilayah Persekutuan Luqman Abdullah. Katanya cuaca cerah semalam serta tiada sebarang halangan telah membolehkan anak bulan dapat kelihatan. Pada kali ini agak berlainan daripada kebiasaan sebenarnya kerana salah satu lokasi daripadanya, 29 lokasi yang diwartakan untuk mencerap anak bulan telah melaporkan kenampakan anak bulan. Jadi dengan kenampakan anak bulan tersebut, maka penyimpan mohor besar Raja-Raja telah isytiharkan 2 Mei adalah 1 Syawal. Bererti ia tidak selaras dengan apa yang telah dijangka sebenarnya, katanya yang dipetik oleh portal Astro Awani. Untuk rekod, hari Aidilfitri ditentukan dengan melihat anak bulan pertama. Ia dikendalikan oleh jawatan kuasa melihat bulan negeri-negeri atau ruqyah yang diketuai oleh mufti masing-masing. Ini dilakukan pada hari ke-29 Ramadan selepas matahari terbenam. Malaysia menerima pakai tarik 1 Syawal mengikut ruqyah dengan 3 darjah menegak dan 6,4 darjah melengkung. Berasas kepada kriteria tersebut, maka dari segi kiraan anak bulan agak sukar untuk ia dilihat, tetapi kemungkinan tetap ada. Jadi, apa yang berlaku pada hari ini, kemungkinan itu telah menampakkan kepada kita bahawasanya bila langit cerah dan tiada sebarang halangan untuk mencerap, maka anak bulan boleh dilihat walaupun dari segi kriteria ia tidak mungkin. Jadi, dengan umur anak bulan 15 jam lebih itu,
ia sebenarnya telah memberi satu kemungkinan untuk berlaku kenampakan anak bulan, walaupun kriteria tidak menyokong tentang data itu, katanya. Selain Malaysia, Indonesia dan Brunei semuanya mengisytiharkan hari ini, yaitu 2 Mei sebagai hari pertama Syawal, manakala Singapura yang menggunakan kriteria yang sama kekal pada 3 Mei seperti diramalkan, kerana pihak berkuasa Islam mereka tidak melihat anak bulan. Pejabat Mufti Singapura dalam satu kenyataan menjelaskan bahawa tarikh permulaan kalender Islam yang berbeza untuk pelbagai negara adalah perkara biasa. Katanya, di Brunei, Malaysia dan Indonesia, anak bulan hanya boleh dilihat di lokasi cerapan tertentu sahaja. Keputusan individu mereka adalah sah mengikut konteks masing-masing, katanya. Selain Singapura, Bangladesh, India dan Pakistan adalah antara negara yang bakal menyambut Aidilfitri pada esok, yaitu 3 Mei. Mufti Singapura Naziruddin Muhammad Nasir menjelaskan semalam bahawa berdasarkan hisab, anak bulan tidak mungkin akan kelihatan di ufuk Singapura apabila matahari terbenam semalam. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.